Baik, untuk waktu ini dalam Buletin On ini kita juga ingin berfokus khususnya untuk melihat kepada sistem penilaian berdasarkan kedudukan ranking yang dijadikan sebagai pengukur prestasi antara sekolah. Ini adalah langkah yang diambil oleh KPM yang mana meletakkan prestasi ranking antara sekolah berdasarkan keputusan hasil analisis, dan untuk waktu ini kita ingin melihat kepada cadangan beberapa pakar yang melihat kepada cadangan untuk memansuhkan ranking prestasi sekolah, apa perkara yang sebenarnya perlu dipertimbangkan. Baik, untuk waktu ini Kabuli saya nak bersama dengan Encik Zulfikri Zamir. Encik Zulfikri adalah Ketua Pegawai Eksekutif untuk Malaysia. Assalamualaikum Encik Zul. Ya, Waalaikumsalam Fauzi. Encik Zul, mungkin pada waktu ini sebagai permulaan mungkin boleh dikongsikan sedikit pandangan melihat kepada apa yang disebut sebagai sistem penilaian berdasarkan kedudukan ranking sebagai pengukur prestasi antara sekolah daripada sudut pandang Encik Zul mewakili untuk Malaysia sendiri. Okey, baik. Ranking persekolahan ni sebenarnya memang perkara yang tradisional lah. Kita sepatutnya dah bergerak lebih jauh daripada itu sebab kita juga kena ingat bahawa pelan pembangunan pendidikan kita sudah berada di fasa akhir. Ini dah final lap dah ni. Kita akan habis tu pada tahun 2025. Maknanya tahun depan 2023 saya percaya semua perkara-perkara yang dihasratkan dalam pelan pembangunan itu sepatutnya sedang bergerak sekarang. Jadi ranking ini sepatutnya tidak lagi menjadi isu sebab saya fikir dalam pandangan saya ada perkara yang lebih penting daripada ranking prestasi sekolah. Misalnya kita tak faham kenapa Kementerian Pendidikan Malaysia meletakkan ranking ini pada pengumuman analisis peperiksaan SPM, sedangkan kita juga nak tahu kalau ada ranking prestasi sekolah, dekat mana ranking prestasi internet sekolah misalnya. Sebab kita juga kena tahu bahawa ada sekolah yang belum ada internet. Jadi siapa sekolah yang paling tak ada internet sekarang misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kena faham bahawa sekolah-sekolah di pedalaman misalnya ada lagi makmal yang tak ada komputer. Jadi makmal komputer tapi tak ada komputer. Kita juga kena tahu ranking tersebut. Kalau kita boleh tahu ranking 9,696 anak-anak kita mendapat semua A, kita juga harus faham kenapa sehingga 70,454 anak-anak kita cicir SPM ataupun tidak dapat sijil SPM seperti yang telah diumumkan sebelum ni lah. Seperti mana yang kita tahu 25,000 anak-anak kita tidak hadir ke peperiksaan walaupun telah mendaftar SPM. Jadi ini adalah beberapa saya fikir perspektif yang perlu kita lihat ketika kita bercakap berkenaan dengan ranking prestasi sekolah ini. Cik Zul tadi menyebut tentang bagaimana langkah untuk membuat penilaian berdasarkan ranking sekolah ini adalah bercanggah dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, dan pada waktu ini kita dah di penghujung-hujung di bawah pelan ini. Mungkin boleh dikongsikan, malah ada pandangan daripada pakar-pakar akademik dan juga pendidikan yang mana menyatakan kalau ada sistem ranking ini akan memperlihatkan jurang antara sekolah, prestasi sekolah di bandar dan juga luar bandar. Mungkin pada waktu ini selain pada melihat kepada jurang itu, apa lagi kesan-kesan dan juga akibatnya apabila ranking ini dipertontonkan kepada khalayak berdasarkan prestasi sekolah, Encik Zul? Kita semua faham bahawa ranking ini perlu oleh KPM itu, tetapi dia hanya untuk pentadbiran. Ia bukan untuk dipertontonkan. Maksudnya ia bukan untuk diumumkan ketika pengumuman analisis peperiksaan. Misalnya KPM simpan sendirilah. Hanya KPPM, hanya pengarah lembaga peperiksaan saja yang tahu. Sebab kita tidak mahu hantar signal yang berbeza kepada ibu bapa dan juga kepada anak-anak. Kita juga kena faham ada ibu bapa muda sekarang ini yang anak mereka darjah 1 ataupun darjah 6 sekarang ini, dalam masa 5 tahun lagi anak-anak mereka akan mengambil SPM. Jadi ketika dunia sudah berubah, orang tidak lagi berebut-rebut untuk kerja menjadi doktor dan juga peguam saja. Ada banyak pekerjaan lain yang terbuka sekarang ini oleh sebab dunia telah berubah. Kita tak nak hantar signal yang berbeza. Kita tak nak nanti ada ibu bapa yang rasa bahawa dia mesti nak hantar anak dia masuk ke dalam sekolah Tunku Fatimah saja semata-mata. Sedangkan sepatutnya menurut pelan pembangunan pendidikan kita, semua sekolah itu harus setara. Sekolah STF ataupun sekolah di pedalaman
sistem pendidikan, guru dan juga penyampaian, pengajaran dan juga pembelajaran itu harus sama untuk semua anak-anak. Dan ini yang kita harus kejar, kesetaraan supaya kita kecilkan jurang. Bukannya kita mendedahkan bahawa okey, ini 10 sekolah yang terbaik, ini 20 sekolah yang terbaik, sedangkan ia hanya memberi orang kata impact ataupun memberi untung kepada segelintir orang sahaja. Jadi ini orang elit ni yang 9,696 anak-anak yang dapat semua A ni memang anak-anak elit yang memang kita tak tahu demografi mereka, sama ada mereka di sekolah di bandar, sekolah mereka ada internet, mereka belajar menggunakan komputer apa dan sebagainya. Mungkin yang terakhir sekali pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan. Kita tahu ramai juga dan seperti apa yang disuarakan oleh Cik Zulfikri untuk melihat kepada cadangan untuk memansuhkan ataupun menghapuskan sistem ranking sekolah ini. Mungkin boleh dikongsikan yang terakhir sekali apa perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan dalam mana untuk melihat kepada cadangan untuk mengkaji semula ataupun menghapuskan, memansuhkan ranking sekolah berdasarkan prestasi ini, Cik Zul. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita faham kalau perlu ranking itu hanya untuk pentadbiran. Ia bukan untuk dipertontonkan kepada awam. Jadi guru besar tak perlu tahu, anak-anak tak perlu tahu dan juga ibu bapa tak perlu tahu ranking sekolah. Jadi saya fikir untuk bergerak ke arah itu, kita harus segera memansuhkan pengumuman ranking ini supaya semua orang rasa bahawa sistem pendidikan yang dihantar oleh KPM di Putrajaya ini sama untuk semua sekolah di seluruh Malaysia. Kita ada 10,000 sekolah lebih. Kenapa Putrajaya nak membabitkan hanya segelintir sekolah? Okey, ini sekolah elit, ini sekolah yang mereka jaga. Tidak. Kita tidak mahu ibu bapa dan juga anak-anak mempunyai pemikiran yang seperti itu. Jadi sebab itu saya fikir sehingga habis ke pelan pembangunan pendidikan pada tahun 2025 ini, kita harus ubah sistem dan juga cara fikir kita, termasuk di Lembaga Peperiksaan dan juga Kementerian Pendidikan sendiri.